Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah hari ni petang ni kita live bersama dengan MZM Muhammad Zarimah Mansur. Pada hari ni akan berkongsi dengan anda satu topik yang cukup sebenarnya topik santai saja. Okey, sebagai perkongsian ilmu dengan anda yang ada ke lapangan petang ni lepas Zuhur tu kan. So sementara teman-teman semayang lepas semayang tengah hari, semayang Zuhur dan juga mengambil lunch. So kita nak berkongsi dengan anda tentang satu topik satu topik berkaitan dengan sel. Okey, by the way, kepada anda yang mengikuti live saya pada petang ini, okey, saya ucapkan selamat petang. Terima kasih kerana mengikuti sesi live saya pada petang ini. Sebenarnya saya on the way nak ke Giant, nak cari sedikit lah barang dapur. Kata asal pergi barang dapur waktu tengah hari kan. Sebab waktu tengah hari tak ramai orang. Tengah hari tak ramai orang. Pagi-pagi sangat pergi pun dia tak masuk lagi stok-stok baru. So jadi inilah timing yang paling sesuai lah. Kalau saya datang lambat, habis. Okey, so jadi sebenarnya saya nak kongsi tentang satu topik berkaitan dengan mengenali diri lah. Mengenali diri kita tentang kebesaran Allah. Kan dia kata nak kenal Allah, kita kena kenal diri kita dulu, betul tak? So jadi kita nak kenal diri, nak kenal macam mana? Kita nak lihat apakah sebenarnya yang Allah telah ciptakan kepada kita ni. Okey, makhluk manusia ni adalah ciptaan Allah paling sempurna. Kan? Komplit tuan-tuan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, luar dalam everything komplit. Allah telah ciptakan kita. Okey. Dan sepatutnya kita rasa patut bersyukur kita hari ini dilahirkan di muka bumi Allah ni sebagai seorang manusia. Kan? So jadi segalanya benda hidup ni di muka bumi Allah semuanya bermula daripada satu dipanggil sel, satu unit asas. Ini dah macam masuk kelas sains lah, kelas biologi lah. Okay? Semua benda ni bermula daripada sel. Benda hidup ni bermula daripada sel. So sel ni akhirnya dia akan membentuk ada dua sel lah. Kalau kita ikut proses kejadian manusia ni, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 menceritakan tentang bagaimana Allah ciptakan manusia ini daripada saripati berasal daripada tanah. Daripada saripati bertanah tu akhirnya menjadilah dua sel, sel bapa dan sel ibu bercantum, akhirnya terjadilah kita sampai proses tu lah kan. Mulanya kalau ikut sainsnya tu, daripada sel membentuk tisu, tisu membentuk organ membentuk gabungan organ, membentuk satu sistem tubuh badan, akhirnya terjadilah kita manusia yang sihat. Alhamdulillah. Okay. Dan sel ini juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, badan kita ni tidak pernah berhenti berehat. Tidak pernah berhenti berehat. Dia sentiasa mesti bergerak. Kan? Fitrahnya badan kita ni, kita mesti melakukan pergerakan. Dalam satu buku Mengapa Rasulullah Tidak Pernah Bersakit, ada satu topik yang bercerita tentang pergerakan dalam syariat Islam. Kenapa kita untuk dapat kesihatan yang bagus, kita kena pastikan tubuh badan kita ni sentiasa bergerak. Dia tak boleh duduk. Walaupun kita hari dalam PKPB kan, MCO ke PKP, tak boleh bergerak, duduk kat rumah je, still kita kena melakukan pergerakan untuk pastikan bahawa anggota badan kita sentiasa hidup. Okay. Even walaupun kita dalam keadaan tidur, dalam tempat yang paling padat, iaitu dalam tulang kita tu pun ada sel tu pun sedang melakukan regeneration berterusan non-stop 24 hours. Sebab itulah mengikut kajian sains mengatakan bahawa badan kita ni mempunyai keupayaan untuk melakukan self healing tersendiri. Maknanya sel-sel kita itu boleh melakukan proses regeneration yang baru. Sel mati dia akan ganti baru, sel mati dia akan ganti baru. Dan proses ini berlaku berterusan. Kalau berlaku dengan cara yang betul, maknanya tidak ada masalah. So badan kita ni akan jadi baru setiap 4 ke 5 tahun tuan-tuan. Setiap 4 ke 5 tahun badan kita ni sebenarnya adalah baru. Okay. So jadi, tapi apa yang berlaku adalah disebabkan oleh faktor pemakanan, kesihatan kita, faktor pemakanan, faktor
stres yang tidak stres yang tidak terurus, okey, dan banyak lagi lah faktor pencemaran, pengambilan ubat-ubatan dan sebagainya, menyebabkan akhirnya proses regeneration itu tidak berlaku dengan baik. Okey, proses regeneration itu tidak berlaku dengan sempurna, maka kita tidak dapat, badan kita tidak dapat memastikan bahawa organ-organ kita ini sentiasa baru. So jadi apabila kita jatuh sakit, sebenarnya kita kena melihat kepada perkara backward, maknanya ke belakang. Apa punca dia? Kan? Contoh kalau mungkin kita ada masalah dari segi pembuangan, dekat mana masalah je? Masalahnya dekat sistem pahadaman yang ada problem. So sistem pahadaman kita ada problem. So kenapa sistem pahadaman problem? Kat mana ada masalahnya? Kan? Organ apa yang terlibat? Oh, mungkin organ usus. Kan? Usus kita berkerak ke? Mungkin usus masalah perut. Okay, anything yang berkaitan dengan sistem pahadaman. Last sekali sebenarnya rupanya sel kita ada problem. Kan? So sel kita ada masalah. Ya, Assalamualaikum Doktor Raihan. Kita ada Dr. Raihan yang pakar dalam bidang topik stres, okay, ya, kan, dan kesihatan. So nanti satu hari nanti kita jemput Dr. Nur Raihan untuk berkongsi ilmu dengan kita. Boleh? Okay. So jadi balik pada cerita tadi, bila kita sel tu ada masalah, bila kita stres, nutrien yang diperlukan oleh badan kita tidak mencukupi. So stres tu, sel tu akan jadi stres. So bila sel tu stres, dia jatuh sakit. So bila dia jatuh sakit, dia tidak dapat melakukan proses regeneration dengan baik. So akhirnya apa yang berlaku kepada kita, pada usia yang muda, dalaman kita dah jadi tua. Kan? Dia panggil nampak aging, kan? Penuaan berlaku dengan cepat, kulit cepat berkedut. Betul tak? Kan selalu kalau ada orang yang buat machine test tu, dia check umur baru mungkin 30-an, tapi dalaman dah jadi macam umur 60-an. Kenapa? Sebab dalaman kita tu dah jadi tua. Sebab itulah sekarang ni kita lihat banyak penyakit-penyakit yang dulunya dimiliki oleh orang tua-tua, tapi hari ni orang muda pun ada penyakit tu. Kan, antaranya kencing manis, darah tinggi, yang banyak lagi lah. Benda-benda ini berlaku. Kenapa? Sebab proses regeneration tidak berlaku dengan baik. So macam mana kita nak aktifkan balik proses regeneration ni berlaku? Maka sel itu perlu diberi rawatan, sel itu perlu diberi perhatian, dia perlu dirawat, dipulihkan supaya sel itu kembali sihat dan dia boleh melakukan proses regeneration semula. So bila proses regeneration boleh melakukan semula dengan baik, maka insya-Allah proses self healing dalaman kita sendiri akan berlaku dengan baik. Kan? So apa yang kita nak kena buat dengan sel ni? Okay, so firstly is that kita kena uruskan stres kita. Maknanya pastikan stres kita terurus, tidak mempengaruhi kita punya sistem-sistem dalaman kita. Sebab contoh, kalau kita stres saja, kita punya immune system kita akan drop. Sel-sel antibody tidak dapat dikeluarkan, maka akhirnya kita jatuh sakit. Kan? Dan tahap immunity, keupayaan badan kita juga akan menjadi menurun. So sebab tu stres ni perlu diuruskan. Yang kedua adalah kita perlu memberikan khasiat atau makanan. Sel-sel itu perlu diberi makanan yang mencukupi, dan makanan yang terbaik untuk sel kita ni adalah saripati tanah. Kenapa saripati tanah? Sebab bersesuaian dengan apa kita panggil dalam surah An-Nur, surah Al-Mu'minun tu, ayat 12 tu, Allah kata Allah ciptakan manusia ini daripada saripati yang berasal daripada tanah. So saripati yang daripada tanah inilah yang mengandungi pelbagai zat nutrien yang penting. So jadi untuk kita sihat, kita kena dapatkan makanan-makanan yang berasaskan saripati tanah. Persoalannya, kan, macam mana kita nak dapat makanan-makanan saripati tanah ni? Kan? Apa contoh-contoh dia? Contoh dia sayur-sayuran, apa lagi? Buah-buahan, okey. Buah-buahan, apa lagi macam kalau kita tengok contohlah ayam, kan? Ayam pun sekarang ni pun diternak dekat dalam bangunan. Betul tak? Dia pun tak pijak tanah, dia pun tak makan benda-benda daripada tanah ni. Betul? Jadi macam mana dia nak dapat membekalkan kepada kita sumber zat daripada tanah? Kan? Jadi akhirnya kita
kita tak cukup nutrien. Sayur-sayuran, okey, kebanyakan khasiat yang ada dalam badan kita ni hancur, habis. Kan? Sebab apa? Sebab tidak ada nutrien yang mencukupi. Kebanyakan apa yang kita makan hari ni, buah-buahan, sayur-sayuran ni, kebanyakannya hampas saja. Sebab nutrien-nutrien yang diperlukan oleh badan kita telah musnah semasa proses penyediaan makanan tadi. Waktu kita nak masak sayur tu kan, sampai lunyai lah kata orang tu, kan, sampai lunyai sayur tu kita masakkan sebab tidak ada. Alamak, kat mana ni saya ni jalan-jalan walaupun orang KL tapi tak tahu jalan-jalan kan. So jadi banyak benda yang sebenarnya yang sepatutnya badan kita perlukan nutrien-nutrien itu, tapi tidak dapat dibekalkan melalui pemakanan harian kita yang biasa. Kena pula sekarang ni dengan kita diuji dengan wabak pandemik, kita tak boleh keluar sangat. Lepas tu hari ni ekonomi pun ramai yang terjejas. Jadi orang mula kontrol, tahu, ikat perut, kan, kontrol dia punya perbelanjaan dia. Jadi ada benda-benda yang sepatutnya perlu kita ambil, kita tak ambil. Kan, kita rasa macam tak apalah, ini nanti dululah. Kan, contohnya paling simple, buah-buahan. Kan, padahal buah-buahan tu penting sebab dia sumber vitamin C, tapi kita tidak ambil. Jadi akhirnya badan kita, sel-sel kita ni tidak cukup nutrien yang diperlukan untuk dia nak melakukan proses regeneration. So sebab itulah kenapa kita kena kembalikan balik sumber asal dia. Kita kena kembali balik kepada fitrah kita, sumber asal dia. Kita kena bagi makanan saripati tanah kepada badan kita. So, jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri kita solution juga. Dia berikan solution pun daripada saripati tanah, iaitu daripada haiwan yang bernama gamat, kan, G-A-M-A-T, gamat. Bukan segamat okay, gamat. So daripada gamat ni lah membekalkan segala nutrien, khasiat yang diperlukan oleh badan kita. Sebab gamat ni macam-macam khasiat yang ada dalam gamat ni, tuan-tuan. Kan, nak ada kata, dia boleh saya katakan ada 6 dalam 1 lah. Dia ada mukopolisakarida, dia ada collagen, dia ada apa lagi, dia ada sebatan bioaktif, dia ada mineral-mineral, surih, zat penting, banyak lagi lah yang ada dalam gamat ni. Sebab apa? Sebab gamat ni dia hanya makan saripati yang dia berasal daripada tanah saja. Dia tak makan benda lain. So bila kita mengamalkan makan gamat, kita makan jeli gamat, kita dapat khasiat yang penuh, yang kita orang tu concentration yang tinggi, kepekatan ataupun khasiat daripada saripati tanah tu yang tinggi daripada gamat tu sendiri. Kan, jadi bila kita makan, insya-Allah dia bantu menghasiatkan tubuh badan kita, memberikan khasiat kepada sel-sel kita, dan akhirnya sel kita akan diremajakan semula. Dia akan memulihkan dan meremajakan balik sel-sel kita. Jadi bila sel-sel kita dah mula dipulihkan, maka insya-Allah proses penyembuhan pun akan mula berlaku dalam badan kita. Kan? Okey. So itulah dia kenapa kita kena mengamalkan makan jeli gamat, sebab kita nak memastikan bahawa proses regeneration dalam diri kita ni dapat berterusan. Okey, dapat berterusan. So supaya setiap 4 ke 5 tahun badan kita ni sentiasa baru, organ kita baru, rambut kita baru, mata kita baru. Sebab apa? Sebab sel kita dapat melakukan proses regeneration. Okey. Jadi Alhamdulillah saya pun dah lah sampai ke destinasinya. Okey. So jadi saya rasa setakat tu sajalah sesi petang ni santai kita berkongsi tentang segalanya bermula daripada sel, termasuklah diri kita. So untuk membetulkan balik sel-sel kita ni, kita perlu hantar doktor sel ke dalam badan kita. So doktor sel yang terbaik adalah gamat. Okey, nak makan gamat yang original tak mampu kan? So jadi kita ambil lah sari gamat gold yang telah diproses secara saintifik, yang mempunyai kepekatan parti gamat yang paling tertinggi di pasaran, dan anda makan insya-Allah kesan dia paling cepat, paling baik, dan anda boleh dapat kesan yang paling optimal. Ya betul Permajan, awet muda. Kalau itu, kalau istilah zaman moden hari ni, gamat ni ada 3 perkara yang anda nak kena ingat kelebihan dia bila anda makan. Pertama, dia ada collagen, natural collagen. Yang kedua, dia ada antioksidan, dan yang ketiga, dia booster immune system kita. So memang sesuai sangat lah makanan gamat ni dengan di zaman pandemik hari ni. Okay, alright. So kita jumpa lagi insya-Allah sesi akan datang bersama dengan saya MZM. Jumpa lagi di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.